Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkah dan daripada Allah Subhanahu wa taala akan berurusan pada juzuk ke-16 insyaallah taala. Juzuk 16. Juzuk ini namanya adalah Lam Aqul. Qala alam aqul lak. Naam, juzuk ini dinamakan adalah Qala alam aqul. Juzuk ini ada dalamnya 268 ayat. 268 ayat. Juzuk ini bermula daripada ayat 75 daripada surah Al-Kahfi. Pada qawlihi ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dan akhir juzuk ini pada ayat 135 daripada surah Taha. Pada qawlihi ta'ala, قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Ayat 135 daripada surat Nur. Dan yang kita tahu jumlah ayat dalam juzuk ini berapa? Adalah 268 ayat. 268 ayat. Juzuk Qala lam aqul. Juzuk ini adalah badannya 35 ayat daripada surah Al-Kahfi dan juga seluruh surah Maryam dan seluruh surah Taha. Dalamnya seluruh surah Maryam dan seluruh surah Taha. Dan ada juga 35 ayat daripada surah Kahfi. Ayatnya adalah surah Al-Kahfi, surah Maryam dan juga surah Taha. Semua adalah surah-surah itu adalah surah Makkiyah, surah Makkiyah. Baik. Eh, Seterusnya adalah apa yang ada di dalam juzuk ini. Allahumma salli ala sayyidina. Suara tidak dari coba Ustaz tengok sekejap. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap ya. Barakallahu fikum. Boleh tak iPhone? Boleh. Try. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alaihi salam. Eh, Kisah-kisah di antara kisah yang ada di dalam juzuk ini adalah sambungan pada surah Yusuf, pada surah Kahfi, minta maaf. Sambungan pada surah Sayyidina Musa dengan Al-Khidr alaihi wassalam, dan juga adalah kisah Dzulqarnain, dan juga adalah kisah Zakaria alaihi salam, dan kelahiran Nabi Allah Yahya alaihi salam. Kalau kita tengok pada sambungan kisah Sayyidina Musa dengan Al-Khidr adalah daripada ayat 75 hingga ayat 82, dan kisah Dzulqarnain daripada ayat 83 hingga ayat 90. Dan juga kisah Zakaria alaihissalam dengan kelahiran pada Nabi Allah Yahya alaihissalam daripada ayat 2 hingga ayat 15 daripada surah Maryam. Ada lagi pada kisah-kisah yang ada dalam juzuk ini seperti mana kisah kelahiran Nabi Allah Isa bin Maryam, dan juga adalah kisah Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya, kisah Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya, dan juga adalah kisah Nida'ullah di Musa alaihissalam wa ma'jizatihi, panggilan kisah panggilan Allah SWT kepada Nabi Allah Musa, dan juga mukjizat-mukjizat yang Allah SWT beri kepada Nabi Allah Musa. Juga ada itu pada ayat 9 hingga ayat 23. Kemudian dari 6. Kemudian adalah pada kisah perintah dakwah Nabi Musa dan juga Nabi Harun pada Firaun. Serta kisah adalah 6. Kisah iman sahara. Para sahara itu, para orang sahir adalah dia beriman. 6. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah pada hari ini kita ceritakan mungkin satu kisah ataupun dua kisah, tak panjang sangat disebabkan kita dengar macam ada yang kata kurang jelas sikit suara dan sebagainya. Mudah-mudahan insyaAllah
pada hari yang akan datang kita boleh buat lagi bagus insya-Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Hmm. Saya ni pakai, tetapi tak syarat juga saya pakai internet biasa, internet handphone. Tapi mungkin kadang-kadang tempat lain tak berapa elok ataupun sebab handphone saya tak ada 5G, boleh jadi. Alhamdulillah tak apa insya-Allah. Lama-lama lagi bagus. Okey, teruskan. Minta maaf banyak-banyak. Tapi saya usaha untuk tak nakkan saya kelas. Walaupun saya dalam keadaan musafir, saya usaha untuk nak sampaikan kelas juga. Dan semoga Allah SWT terima pada kita insya-Allah SWT. Seperti mana kamu nampak semua saya duduk dalam kereta duduk mengajar. Semoga Allah SWT terima pada kita insya-Allah SWT. Saya tak tahu lah macam mana nak cakap, tapi usaha nak buat yang terbaik insya-Allah SWT. Kita ni tak tahu berapa lama hidup di dunia ni, berapa lama kita akan ada di dunia ni. Jadi beruntunglah kalau kita gunakan masa kita dengan benda yang ada manfaat insya-Allah SWT. Uh, kita tak tahu mana yang Allah SWT terima daripada amalan kita. Kadang-kadang kita rasa kita buat banyak benda yang baik, tapi kita tak tahu Allah SWT sembunyikan adakah Allah SWT terima ataupun tidak. Jadi kita amal Allah SWT kena usaha buat macam-macam. InsyaAllah Ta'ala esok saya ada satu seminar untuk Nuzul Quran. Saya ambil dua slot. Satu pagi, satu lagi petang. Yang pagi insyaAllah saya akan mengajar sejarah Al-Quran tentang kisah Al-Quran daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita. Dan petang insyaAllah akan ada untuk surah Fatihah insyaAllah SWT. Mungkin untuk kisah Al-Quran itu, sejarah Al-Quran tentang bagaimana Al-Quran dari zaman Nabi SAW sampai zaman kita, insyaAllah satu kali saya akan buat untuk kamu semua insyaAllah. InsyaAllah kita buat untuk semua sekali, insyaAllah mungkin kita kumpul sekali, kita buat, nanti kita tertib masanya, nanti saya tengok macam mana insyaAllah. Semoga Allah SWT mudahkan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, teruskan insyaAllah kita ceritakan tentang kisah-kisah yang ada di dalam juzuk ini. Di antara kisah-kisah yang ada di dalam juzuk ini adalah uh, kisah kelahiran Nabiullah Isa alaihi salam. Nabiullah Isa kita panggil apa? Isa, Isa bin siapa? Maryam. Isa ibnu ha, Maryam. Isa ibnu Maryam. Nama Isa ibnu Maryam. Okey ke? Nah, Isa ibnu Maryam. Ada nama ayahnya. Tak ada kan? Isa bin Maryam, Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabiullah Isa ini dipanggilkan Isa bin Maryam nisbah kepada Sayyidah Maryam kerana wulida biduni ab, disebabkan Allah Subhanahu wa taala ciptakannya tanpa ada ayah untuknya. Nabiullah Isa adalah ibunya Sayyidah Maryam, Maryam binti Imran. Sayyidah Maryam adalah kira di antara orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri padanya untuk dia jadi seorang yang yang jadi dirinya untuk apa? Untuk ibadah. Dia adalah seorang perempuan yang salihah yang Allah Subhanahu Wa Taala pilihnya, dan juga dijadi di antara perempuan yang salihah, dan dia uzlah anin nas ataupun dia pergi kepada satu tempat yang jauh daripada menjalankan untuk ibadat ramai orang untuk ibadah. Dan Allah SWT mengatakan kepadanya dalam malaikat Jibril untuk beritahu badannya dia akan dapat anak badannya. Seperti mana dalam firman Allah SWT, apabila malaikat datang kepada Sayyidah Maryam, dia dalam satu tempat dalam keadaan ibadah, dalam keadaan ibadah di tempat itu, adalah malaikat datang kepadanya
Kata badannya, innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyah. Jadi Sayyidah Maryam di masa itu adalah dia terkejut. Bagaimana tentang itu? Bagaimana akan jadi untuk saya seorang anak tanpa saya kawin, tanpa ada saya ada suami, Allah Subhanahu wa taala akan beri pada saya adalah anak. Bagaimana tentang hal itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu pada malaikat Jibril untuk beritahu padanya tentang hal ini, bagaimana tentang bab ini. Maksud Allah SWT pilih kamu untuk jadi tentang hal ini. Dan subhanallah, Sayyidah Maryam adalah hamalat bi Sayyidina Isa alaihissalam. Dia dalam mengandung dengan Sayyidina Isa alaihissalam dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala di masa malaikat Jibril ditiupkan di kucing ataupun baju pada Sayyidah Maryam. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Maryam apa? Sayyidah Maryam. Jadi Sayyidah Maryam hamilat Sayyidina Isa alaihissalam. Maka apabila jadi seperti itu, Sayyidah Maryam apa yang dia buat? Dia jauh lagi daripada orang. Jauh pada orang semua masyarakat, jauh pada masyarakat. Kenapa? Sebab dia takut orang cakap tentang halnya. Nanti orang akan cakap macam-macam tentangnya, bagaimana itu anak, dari mana anak itu, kamu adalah lakukan fahisha ataupun lakukan benda yang haram ataupun dosa. Nanti akan jadi macam-macam cakap tentangnya. Jadi dia pergi kepada satu tempat jauh daripada orang. Di masa itu ini tutup. Okey, baik, baik. Nah, di masa itu adalah Sayyidah Maryam pergi jauh daripada orang itu dan dia tunggu sampai masa masa apa untuk nak bersalin anak itu, iaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi apabila datang padanya alamul wiladah, maksudnya masa untuk nak bersalinkan anak itu adalah dia pergi kepada mana? Tahta juz'a nakhlah. Dia pergi kepada tempat pokok kurma. Nah, mereka ataupun kurma. فقال من شدة الألم والخوف, maka dia kata daripada sakit yang kuat yang kena badannya dan juga dalam keadaan dia takut sangat, ya laitani mittu qabla hadha wa qasyan mansiya. Dia kata, kalau saya mati sebelum jadi keadaan saya seperti itu. Dia macam fikir apa yang nak jadi tentang saya, apa yang orang nak kata tentang saya tentang bab itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi untuk hatinya tenang, bagi untuk dia adalah jangan risau tentang bab ini. Fanadaha min tahtiha, maka adalah datang badannya panggilan, kata jangan takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan di bawah kamu adalah air yang berlalu. Dan juga jadi juga adalah wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban, yani dan juga adalah kamu goyangkan kepada pokok kurma yang ada itu, akan turun kepada kamu apa? Kurma, rutab, kurma yang belum, yang kita rutab itu belum, dalam kurma yang baru jadi itu panggil rutab. Maka dia akan turunkan rutaban janiya, adalah akan turunkan kepada kamu adalah rutab. وهزي إليك بجذع النخلة. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Maka Sayyidah Maryam dia makan dan minum daripada yang Allah Subhanahu wa taala beri badannya, dan apabila dia balik pada kaumnya adalah dia dalam keadaan dia menangkapkan pada budak itu, iaitu Sayyidina Isa alaihissalam, baby itu adalah Sayyidina Isa. Maka orang masyarakat ittahamu wa ta'ajabu wa qalu, orang masyarakat adalah kata apa ni, dari mana itu, yani sampai dia kata kepadanya, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya, wahai Maryam, kamu adalah sesuatu yang tidak biasa ataupun benda yang tak masuk akal, tak kita tak pernah fikir kamu akan buat seperti itu, disebabkan kamu adalah seorang
tidak, orang yang ibadah, orang yang beri masanya semua untuk ibadah kepada Allah, khidmat di khidmat dan juga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau kamu ini? Jadi Sayyidah Maryam apa dia buat? Sayyidah Maryam Allah Subhanahu wa taala suruhnya jangan dia cakap apa. Hanya isyarat ilaih seperti mana dalam Al-Quran. Dia tunjukkan kepada baby itu, yaitu Sayyidina Isa, tunjukkan kepada Sayyidina Isa, kata isyarat ilaih. Orang itu apabila tengok seperti itu, dia kata, tajuk bagaimana membuat orang itu rasa, "Oh, tunjuk pada dia. Dia mana boleh cakap? Dia masih lagi kecil, masih lagi radhi', masih lagi dalam susu. Bagaimana dia nak cakap?" Ke Allah Subhanahu Wa Taala beri pada Sayyidina Isa untuk apa? Untuk cakap fil mahdi. Dalam keadaan dia keadaan seperti itu, dalam masih lagi kecil adalah dia cakap dengan orang itu. Apa yang Sayyidina Isa kata pada orang itu? Inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, beri pada saya kitab. Naam, wa ja'alani nabiyya, dan jadikan saya seorang nabi. فكانت هذه أول معجزات Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka ini adalah mukjizat yang pertama bagi Sayyidina Isa alaihissalam. Apa dia? Yaitu cakap dalam keadaan masih lagi dalam keadaan kecil ataupun dalam keadaan baby lagi. Permulaan dalam bab ini. Nah, kalau kita tengok pada kisah ini, kisah lahiran Sayyidina Isa alaihissalam, kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidah Maryam alaihi salam, dia beri badannya apa? Beri badannya anak yang saleh, yaitu Nabiullah Isa. Dan dia adalah orang yang salihah. Sampai dalam kisah tadi saya ceritakan dengan ringkas, sampai di kisah apabila dia uh, seperti yang dalam ayat Al-Quran, "Kullu man alaihi Zakaria wajada indaha rizqah." Setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk kepada tempatnya, yang dia duduk di tempat itu, masuk di tempat mihrab, kata kepada dia, dari mana makanan itu? Dari mana benda itu? Ataupun benda yang kamu dapat? Dari mana kamu dapat benda itu? Seperti mana dalam ayat itu adalah, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. Dia kata kepada ni, itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beri pada orang, beri pada setiap orang apa yang dipilih badannya. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala beri badannya ataupun makanan yang bukan di masanya. Sepatutnya tidak ada di masa ini, tapi ada di masa itu. Waktu itu saya Nabi Allah Zakaria adalah tengok badannya seperti itu. Di masa itu Nabi Allah Zakaria pun doa Allah Subhanahu wa taala untuk dia apa? Untuk dapat zuriat. Yani bagaimana Allah Subhanahu wa taala beri pada Sayyidah Maryam tanpa kahwin, tanpa adalah proses yang biasa, Allah Subhanahu wa taala beri badannya anak yang soleh. Sampai Nabi Allah Zakaria pun doa Allah Subhanahu wa taala di masa itu juga untuk dirinya. Ada kisahnya nanti insyaAllah kita ceritakan. Jadi subhanallah, dalam kisah Sayyidah Maryam mengajarkan pada kita bukan hanya pada salah adalah salih untuk Sayyidah Maryam, bagaimana dia salihah, orang yang salihah, bukan menunjukkan pada kita seperti itu sahaja, menunjukkan pada kita walaupun Allah SWT sudah bagi badannya benda besar, mukjizat, iaitu bagi anak tanpa dengan proses yang biasa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruhnya untuk di masa adalah dia dalam keadaan nak bertani dan baru dapat anak, adalah suruhnya apa? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Cuba kita fikir sikit. Kita fikir dalam fikiran kita, seorang yang mengandung, seorang yang ada anak kecil baru lagi, kemudian dia nak goyangkan kurma itu untuk apa? Untuk turunkan badannya rutub, turunkan badannya kurma yang baru masak. Ha? Yani macam macam benda ni bukan senang-senang kan? Kalau kita tengok pada bab ini, tapi tengok bagaimana dia taat kepada Allah SWT. Dia buat seperti itu.
dan juga dia usaha dalam bab itu. Dalam bab ini pun kita belajar daripada kisah ini adalah kita kena usaha. Walaupun benda itu kita rasa susah. Dalam hidupan kita akan ada macam-macam tentang hidupan kita. Kadang-kadang ada rasa benda itu macam mustahil kita boleh buat. Susahlah buat. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada benda mustahil. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada benda mustahil. Apabila kamu doa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri. Tapi kamu kena amalkan. Kena usaha. Tanpa usaha, jangan adalah orang kata sekarang di zaman ini adalah dia nak jadi kaya, nak jadi jutawan, nak jadi ada duit, nak ada harta, tapi dia duduk dekat rumah baring tidur. Kena usaha, amalkan dengan asbab. Ar-Razzaq Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kamu kena usaha juga. Kena amalkan. Tak, saya tanpa usaha, tanpa apa, saya nak dapat. Macam tu. Bukan tak boleh, tak mustahil Allah SWT bagi kamu. Mungkin orang seorang daripada keluarga, seorang daripada yang kenal orang meninggal bagi harta kepada kamu. Jadi kaya, bangun terus kaya. Boleh jadi. Tapi Islam ajar kita untuk apa? Untuk kerja. Seperti mana adalah apabila seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia datang badannya untuk minta pada derma. Datang, nah, dengar saya? InsyaAllah. Dia datang untuk apa? Dia minta derma daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lihat badannya, tengok pada keadaannya, orang itu masih lagi boleh kerja, masih lagi boleh jalan, dia tidak adalah OKU ke dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad SAW apa bagi badannya? Dia kata badannya, pergilah kamu ambillah pada arang, pada pokok-pokok dan kamu jual dekat pasar. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak ada apa. Dia kata, saya tak ada apa-apa. Saya tak ada apa-apa pada saya. Pada alat dan sebagainya, tali dan tak ada apa. Jadi di masa itu apa yang berlaku? Nabi SAW kata, apa yang kamu ada? Dia kata, saya ada bekas saja. Bekas untuk makanan ataupun bekas untuk minuman. Jadi Nabi SAW ambil bekas itu dan angkat dan kata siapa yang beri benda itu. Jadi ada sahabat yang ambil, kemudian orang itu pergi kerja dan usaha, dia dapat rezekinya. Jadi Nabi SAW Islam ajar kita apa? Untuk apa? Untuk kita kerja. Adalah untuk duduk di rumah tanpa kerja tanpa apa kan kita nak duit, nak harta. Juga adalah Islam ajar kita untuk kita jadi orang yang saleh, orang yang salihah, orang wanita. Tengok Sayyidah Maryam, dia orang yang salihah, Allah SWT beri badannya benda yang luar biasa dan sampai adalah makanan yang bukan di musim ni Allah SWT sampaikan badannya. Nah, jadi bukan di zaman kita lah sekarang tak adalah para Nabi dah. Nabi Muhammad SAW selepasnya tidak ada siapa-siapa pada Nabi. Tapi benda adalah yang terjadi pada kita adalah berkat. Benda yang terjadi pada kita adalah rahmat. Benda yang terjadi pada yang Allah akan bagi kepada kita adalah kemudahan. Semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia ikhlas pada amalannya, Allah SWT dia betul-betul dia nak Allah SWT dia buat kerana Allah. Allah SWT akan mudahkan dunia. Allah SWT akan bagi kepada dia macam-macam tentang rezeki. Subhanallah, ini adalah pada kisah Nabi Allah Isa, kelahiran Nabi Allah Isa dengan cara ringkas tentangnya. Wallahu ta'ala alim bisawab. Di antara kisah Nabi Allah Ibrahim dengan ayahnya, kisah yang kedua yang kita nak cerita hari ini, kisah Nabi Allah Ibrahim dengan ayat 41 hingga ayat 50 daripada surah Maryam. 41 hingga ayat 50 daripada surah Maryam. Allahumma salli alaihi ya sayyidi Rasulullah. Kalau kita tengok pada kisah ini, kisah Nabi Allah Ibrahim dengan ayahnya dikira di antara kisah-kisah yang mulia di dalam Al-Quran. Sebab dalam kisah ini seorang anak yang dakwah kepada ayahnya. Susah ni. Ayah didik anaknya itu normal dalam hidupan. Tapi anak nak dakwah kepada ayahnya itu bukan senang. Na'udzubillah min zalik. Semoga insya-Allah semua keluarga kita adalah keluarga orang yang saleh. Allah SWT tak ujikan kita seperti itu. Adalah Nabi Allah Ibrahim, ayahnya Azar, dia dalam keadaan
bukan sama dengan agama dengan Nabi Allah Ibrahim. Adalah dia ibadah kepada asnam, kepada patung-patung. Naam. Dan dia adalah eh, Nabi ayahnya Ibrahim ada dengan kaum semua seperti itu. Dia orang itu jadikan adalah patung daripada hajar, daripada batu, daripada khashab, kayu, daripada benda-benda lain dan juga adalah diambilkan sebagai apa? Sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi apabila seperti itu, Nabi Muhammad Ibrahim dia sudah besar dan dia lihat pada kaumnya, dia sujud kepada benda-benda yang dia macam fikirannya sampai di Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita akal ni untuk kita fikir. Nabi Muhammad Ibrahim di masa itu fikiran dia bersih. Tidak ada maksudnya dia adalah kita macam mana orang itu? Dia buat benda itu dan kemudian dia ibadah kepadanya. Benda itu tidak boleh memanfaat kepadanya. Jadi apabila jadi seperti itu, dia soal nafsunya. Bagaimana manusia ini ibadah kepada sesuatu, dia ibadah kepada sesuatu yang tidak akan dengarnya dan tidak akan bermanfaat untuknya dan tidak akan membawa untuknya. Jadi soalan untuknya seperti itu. Jadi dakwah Nabi Allah Ibrahim siapa? Mula dengan ayahnya. Tapi dengan syarat lutuf, dengan syarat lembut. Jadi apabila Nabi Allah Ibrahim dakwah kepada ayahnya dan Nabi Allah Ibrahim berbicara dengan ayahnya dengan syarat dengan penuh kehormatan dan sebagainya, di masa itu kata Nabi Allah Ibrahim kepada ayahnya, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahku, kenapa kamu kau ibadah kepada benda yang tidak dengar, tidak boleh lihat, tidak boleh membantu kamu langsung dalam hidupan. Kemudian kata kepadanya, Nabi Allah Ibrahim kata kepadanya juga, "Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai ayahku, sesungguhnya Allah SWT sudah beri pada aku ilmu yang benda yang tidak ada pada kamu. Maka ikutlah saya. Ahdika siratan sawiyya. Maka jalan di jalan yang benar. Jalan kamu ya wahai ayahku, itu jalan yang tidak benar. Dan selalu kalau kita tengok pada khitab ataupun cakap Nabi Allah Ibrahim dengan ayahnya, mula dengan adab. Ya abati, wahai ayahku. Tidak adalah dia sebut apa? Anta, kamu. Kamu ibadah kepada selain Allah. Tak, disebut ya abati. Tengok, agama lain masih lagi dia tidak ibadat kepada Allah masih lagi ada hormat. Nabi Allah Ibrahim hormat kepada ayahnya ya abati, dia yukarrir ya abati untuk apa? Menunjukkan apa? Kehormatan untuk ayah. Itu benda yang kena ada pada kita semua. Sekarang zaman kita ini adalah uh, kadang-kadang ada pada keluarga-keluarga, minta maaf walaupun keluar tajuk sikit tapi penting benda tu juga. Ada pada keluarga-keluarga yang dengan anaknya, kita macam kawan. Sampai gelar, ketawa, memanggil macam main dengan kawan dan sebagainya. Ayah dengan anak tak salah kalau main-main. Tak salah kalau tetapi ada had untuknya. Apabila ayah cakap dah, maknanya sudah. Ada hormat. Anak ada hormat pada ayahnya. Anak tak boleh malukan ayahnya depan orang dan sebagainya. Benda itu pun sama pada ayah. Kamu nak didik anak kamu, janganlah depan orang. Ada syaratnya. Zaman kita ini tarbiyah tak sama dengan zaman dahulu. Zaman dahulu mungkin rumah jalan pun macam tak masih lagi terima. Saya ingat dulu di antara kata-kata dekat Syria, "Atanaka laham raja'na ya 'adab." Yani kami beri anak kami kepada kamu wahai guru. Dia adalah ada isi dekat badannya. Tak apa pulang badan kita seperti tulang. Apa maksudnya? Didik dia dengan kuat, tak kisah nak pukul dia ke, nak pukul dia ke, yang penting dia belajar betul-betul. Zaman ini mana mana ada.
Zaman ini kalau guru sikit dekat pelajar, dah habis report polis, dah jadi macam-macam. Ha? Jadi untuk ayah nak didik anak sekarang zaman kita mungkin tak sama dengan dulu kita dahulu ayam dia ada, dia adalah syarat-syarat dia. Jadi pada benda dari awal zaman kita ini adalah dari awal kena ada hubungan di antara ayah dan anak, anak dengan ayah. Jangan terlebih yang kita adalah kata kita nak ikut cara orang putih. Cara orang putih habis. Anak umur 18 angkat diri tinggalkan keluarga dia dan dia jalan. Dia tak duduk lagi dengan keluarga dia. Ha, tak, kita tak nak seperti itu. Saya ingat, saya dengar di antara kisah yang ada di Darul Mustafa. Dulu dekat Darul Mustafa, saya belajar dulu di Darul Mustafa, ada seorang dari British kalau tak silap. Dia ibunya dan ayahnya non-Muslim atau seorang dari mana ibunya dan ayahnya kalau tak silap non-Muslim. Jadi dia putuslah dengan keluarga, putuskan semua. Jadi di masa itu dia tanya pada Habib Umar tentang bab itu untuk keluarga. Dia kata saya dah cuba dengan ibu macam-macam, dah cuba untuk dia masuk Islam dan sebagainya, tapi tidak ada berubah lah dan sebagainya. Subhanallah, lepas berapa lama Habib Umar, Habib Umar cakap itu kamu silatul rahim. Kamu jaga hubungan dengan ibu kamu dan ayah kamu. Selama dia tak minta pada kamu buat benda yang kufur walayazubillah dan sebagainya. Tidak ada masalah. Wajib kamu adalah tabarruk. Wajib adalah untuk apa? Untuk tolong menolong kepada keluarga kamu. Jangan ditinggalkan. Subhanallah, akhirnya itu masuk Islam. Itu sebelum meninggal subhanallah. Allah Subhanahu wa taala izinkan dia mati dalam keadaan Islam. Dengan apa? Dengan husnul muamalah, muamalah yang baik. Ini yang kita nak di zaman kita, tarbiyah yang betul, sebab itu yang akan ada berkesan. Nah, subhanallah. Jadi ayahnya, apa yang dia kata pada Sayyidina Ibrahim? Kata padanya, "Arghibun anta an alihati ya Ibrahim, la in lam tantahi. La in lam tantahi la'ujubannaka wahjurni maliya." Dia kata kamu adalah tidak nak ibadah kepada Tuhan Tuhanku Ibrahim, maka kalau kamu tak tahu, aku akan itu juga adalah kamu jauh daripada saya. Maksud tinggalkan saya, jauhkan pada saya. Nah, jadi Sayyidina Ibrahim apa dia jawab apabila berlaku seperti itu? Apa yang dia jawab dalam keadaan ayah dan maaf dalam keadaan ayah naik Islam tidak adalah cakap mak dia lawan lagi tak dia tak lawan lagi terus dia putus dalam bab ini dia kata salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Dia kata salamun alaik, semoga Allah SWT selamat. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan minta keampunan daripada Allah SWT untukmu. Innahu kana bi hafiya. Ini dia Nabi Ibrahim kata aku minta daripada Allah SWT untuk ampunkan untukmu ayat aku. Dan janji dia akan apa? Akan istighfar untuknya. Maksudnya akan minta keampunan untuknya. Apabila Sayyidina Ibrahim berlaku seperti itu, sudah sampai pada keadaan yang kira eh, sudah tak diubah. Maksud ayahnya tak akan berubah lagi. Jadi Sayyidina Ibrahim tarik diri daripada ayahnya dan juga kaumnya dan pergi jauh daripada itu. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih Sayyidina Ibrahim adalah untuk jadi ayah kepada para nabi. Daripada zuriat Nabi Allah Ibrahim adalah banyak daripada para nabi seperti Nabi Allah Ismail alaihi salam, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub. Semua itu daripada zuriat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang kita belajar daripada kisah ini adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kena dengan caranya.
Subhanallah, di kelas yang sebelum ni kita ceritakan bagaimana cara dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah, dengan cara mau'izah hasanah, kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Di dalam kelas ini kita tengok cara cara dakwah Sayyidina Ibrahim kepada ayahnya dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Dan juga adalah belajar daripada kisah ni hormat ataupun eh, ihtiram, hormat, sebenarnya hormat, hormat kepada ibu bapa dalam keadaan manapun walaupun ada perbezaan. Contoh zaman kita ini kalau khususnya yang dia dapat anak lambat, yakni mungkin dia ada anak yang kecil, dia dapat anak umur dia sudah 45 ke macam tu ataupun 40 baru dapat anak, contoh dapat anak yang last tu. Contohnya anak tu, cara mendidik pada anak yang pertama kamu tak sama dengan cara didik pada anak yang dapat last tu. Sebab di masa anak itu sudah umur 50 tahun, sudah umur 65 tahun, jadi sudah perbezaan jauh sangat pada masa mendidik pada anak yang pertama dengan masa mendidik pada anak yang terakhir. Tak sama. Dia adalah perbezaan pada masanya. Jadi subhanallah, setiap masa adalah orang yang apa yang diminat. Saya ingat dulu di masa saya dulu, mungkin waktu kecil, waktu umur 7 8 tahun, kita ni main kaset. Main kaset, main Google, macam kita buka kaset, kita dengar. Ah, saya ingat mungkin waktu 11 tahun, kalau tak silap, sudah ada MP3. Tak, sebelum MP3 ada, tak tahulah apa namanya, yang ada disk, untuk disk dalamnya CD itu. Kita macam rajin nak beli itu, nak dengar ke, nak jadi macam tu. Saya ingat macam tu. Saya ingat dulu waktu hafal Quran dengan ibu saya, dan saya, saya dalam syarat ni saya pun dengar kaset. Mak saya buka jalan, dia tekan balik. Maknanya semula tekan balik bagi. Cara kita macam ni. Sekarang zaman ni, mari suruh orang belajar dengan cara macam tu. Confirm tak nak. Sekarang ada kemudahan. Internet ada, buka, boleh ulang 100 kali ayat itu. Boleh ulang. Tekan. Kemudahan di zaman ini daripada yang cara kita yang ada dahulu. Yang ini pun adalah pada cara muamalah dengan anak. Pun adalah ada perbezaan sikit. Jadi perlu ada kita tahu, kita faham budak itu bagaimana. Kita faham bagaimana dia. Jangan selalu kadang-kadang hari itu saya sedih sangat. Tengok ada seorang ayah, saya baiki kereta dengan seorang, subhanallah. Saya tengok orang itu menjaga kepada anaknya macam terlalu tegas dengannya. Sampai nak marah dia depan kita macam syarat tak sesuai macam tu. Dia kata dia tak faham, tak faham. Bukan seperti itu. Dia ada caranya. Tapi bukan syarat yang kamu buat sekarang tak sesuai, langsung tak sesuai. Apa yang akhirnya akan jadi, anak itu mungkin na'udzubillah min zalik, dia dah tak tahan, dia akan tinggal ayahnya, tak nak kerja lagi dengan ayahnya, dia akan bagi cari kerja dengan orang yang lain. Ha, kita kena faham kenapa dia macam tu, apa yang dia minat. Mungkin dia tak minat kerja tu, mungkin dia tak nak kerja tu. Jadi ada macam-macam tentang asbab, kita kena faham pada bab ini. Tapi tetap anak kena hormat kepada ayahnya. Uh, Setiap orang pun kena faham keadaan ibunya ataupun ayahnya, khususnya kalau si dia sudah berumur, dan anak orang tua pun kena faham keadaan anaknya. Sekarang kita mungkin zaman kita dah macam-macam ada, jadi perlu ada kita faham tentang bab ini insyaAllah. Sabar ala al-adha fi sabilil haq. Yani kita sabar walaupun adalah macam-macam ujian, sampai akhirnya lepas jumpa sampai katakan balik satu. Tapi Nabi Allah Ibrahim apa dia sabar. Sabar dalam keadaan itu. Tak ada lawan dengan ayahnya. Aku ni anak. Tak ada lah. Tak ada boleh cakap. Ini ayat saya buat macam tu. Saya macam mana? Kamu rasa macam mana? Sekarang zaman ni banyak anak-anak kadang-kadang macam tu. Pergi cakap dengan orang lain. Jangan kita percaya semua benda yang kita nampak. Sebab benda ni berlaku.
Kadang-kadang kita nampak pada keluarga, oh bagus sangatlah tu. Tapi hakikatnya tak seperti itu. Dia bukan seperti itu. Dia bukan tak seperti itu. Jadi jangan setiap benda yang kita nampak, kita rasa, oh saya harap kalau macam tu. Saya cakap untuk diri saya, ya. Saya cakap untuk diri saya, tak nak cakap kisah orang lain. Cakap untuk diri saya daripada keluarga bukan kaya. Daripada keluarga, dan nak kata miskin sangat tak juga. Boleh kata sederhana, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya lihat ada pada kerabat saya, tanpa kita bagi kerabat, ada pada kerabat saya, Masya Allah, ayah ni yang bagi macam-macam, apa yang dia nak bagi, ibu, semua. Ayah saya mungkin muamalah dia dengan saya tak sama. Saya ni adalah daripada eh, kecil, Alhamdulillah, berjalan ada dalam dunia ini. Kerja, eh, usaha, syukur kepada Allah SWT. Saya ingat umur saya 7 tahun, saya pergi 7 8 tahun, saya pergi kerja di supermarket. Dekat minimarket lah, bukan supermarket. Kita kalau panggil negara Arab supermarket itu kecil lah. Tak macam sini supermarket besar. Yang penting, saya kerja, saya angkat barang, pergi hantar ke rumah orang. Macam tu. Orang bagi saya duit. Uh, orang tu bagi gaji dekat saya. Saya ingat sampai sekarang. Saya beli kasut saya, beli baju saya daripada duit saya. Ayah top up lah, bagilah sikit. Bagi tambahan macam tu. Tapi kebanyakan daripada duit saya. Bukan itu saya sampai besar, sampai pun saya kerja, sampai saya kerja pun adalah kerja waktu saya kerja sampai belajar. Di antara pakcik-pakcik saya ada yang buat uh, kerja swimming pool, macam mungkin dia buat typing dan sebagainya. Saya belajar juga benda tu. Alhamdulillah. Saya belajar benda tu, buat kerja tu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda itu bermanfaat untuk saya di dalam dunia saya. Di masa saya pergi ke Mesir, itu tu pun saya tak ambil satu sen daripada keluarga saya pun saya tak ambil. Saya kerja dekat sana dan belajar. Alhamdulillah. Pun di Mesir, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pernah ambil duit apa panggil, macam kan ada duit bantuan pun, Alhamdulillah tidak perlu saya ambil duit bantuan di masa itu, tak daftar ambil duit, tak ada. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kerja dan belajar, dua-dua buat benda itu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kahwin ke rumah dan sebagainya. Seperti itu hidupan kita. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa itu yang penting pada kisah ini, saya kenapa saya dulu dalam diri saya, kenapa ayah saya tak buat seperti itu? Kenapa ayah saya tak bagi saya seperti mana sepupu, seperti mana? Kenapa jadi macam tu? Saya rasa macam susah lah. Rasa macam ayah saya tegas sangat dengan saya. Tapi apabila saya sudah besar, bukan besar sangat. Apabila saya sudah umur saya 18 tahun ataupun 19 tahun, saya dapat gaji income daripada kerja yang saya kerja part time, bukan full time, part time. Maksudnya di masa saya cuti sekolah ataupun macam tu, saya dapat duit sama, lebih kurang sama jumlah dengan jumlah yang ayah saya dapat gaji ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kerja saya sampai Allah SWT bagi saya kerja sangat bagus, pergi kerja dan sebagainya. Waktu tu saya masih lagi tak fokus pada belajar dan sebagainya. Saya waktu tu adalah belum fokus pada belajar. Itu subhanallah, hati kita nak belajar kan, nak dapat ilmu, nak sambung dan sebagainya. Tapi ada pilihan Allah SWT, ada hikmah Allah SWT. Satu hari, satu hari Allah SWT bagi saya, subhanallah, mungkin apa, terlalu sikit bila kita tapi ada hikmah pada bab tu. Contoh satu hari, subhanallah, saya belajar dekat situ Quran, fokus bagian saya adalah Quran. Dekat Syria, Quran hadis. Dua benda tu adalah benda saya fokus pada pelajarannya. Nah, di masa saya dekat Syria, ada satu hari orang Melayu datang ke sana. Jadi saya ada beberapa orang yang kenal pada orang Melayu dekat sana. Dia orang itu pergi kepada Maulid dekat sini, ada Maulid Nabi. Jadi saya bawa orang itu ke sana, cakap dengan dia, mungkin jom ikut Maulid dan sebagainya. Alhamdulillah orang itu ikut datang ziarah dekat Syria.
Ada seorang pelajar yang dia datang ziarah ke sana. Jadi saya cakap kalau tujuan pergi Maulid, lepas Maulid, kita solat Qiyamul Lail. Kita buat solat Qiyamul Lail dekat masjid itu. Jadi guru saya suruh saya jadi imam. Saya jadi imam waktu itu tahun 2009. 2009 kali pertama saya datang ke Malaysia. Subhanallah, ibu saya suruh saya jadi imam. Lepas jadi imam, habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah nak balik. Saya waktu itu pinjam kereta pakcik saya yang berantun naik dengan saya. Saya itu, doi balik ke rumah. Di masa itu orang tu kata dekat saya, uh, dia boleh tak kamu datang ke Malaysia jadi imam tarawih dekat sana? Anak cakap, tak boleh lah. Saya masih lagi belajar, saya belum lagi tamat belajar, saya nak tahu, nak sambung belajar dan sebagainya. Kata pergilah dekat sana apa. Kita memang aja, kamu datang memang kita bayar semua untuk kamu. Itu semua kita bagi. Kami semua kita uruskan. Subhanallah, akhirnya jadilah saya menunjukkan yang pada guru-guru saya macam mana. Dia kata, guru saya kata pada saya, ini panggilan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu pergilah. Kamu tak ada rugi pun. Kamu akan pergi Ramadan. Kalau tak suka, baliklah. Kalau kamu rasa okey, kamu duduklah dekat sana, belajar lagi, tambah ilmu. Boleh juga. Subhanallah. Last lepas tanya beberapa guru daripada guru saya, sampai keputusan saya akan musafir. Allah SWT izinkan untuk saya datang musafir ke Malaysia. Lepas tu Allah SWT izinkan untuk saya, visa saya dekat Malaysia mati, kena musafir. Jadi orang yang bawa saya ke Malaysia, dia ada kumpulan, ada kenalan dekat Mesir. Saya pergi ke Mesir waktu tu. Kemudian asalnya saya nak balik ke sini ke Malaysia semula. Apabila saya sudah sampai ke Mesir, saya sudah sampai Universiti Azhar, saya tak nak balik. Nak belajar dekat Azhar. Saya belajar di kuliah Usuluddin dekat Azhar. Lepas tu saya pindah ke ke Yaman, duduk dekat Yaman. Alhamdulillah. Ini semua maksud saya pada kisah ini, minta maaf, bukan nak ceritakan kisah hidupan saya. Hanya itu cukup. Ya. Hanya nak beritahu, semua itu ada hikmah. Jadi tegas itu yang datang daripada ayah saya, sudah ajar saya di dalam hidupan saya banyak benda. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita usaha. Kamu seperti yang kamu nampak sekarang, kita usaha. Kita buat mengajar, kita buat, Alhamdulillah, tulis kita usaha pada bab ini. Macam bulan Ramadan ini pun kita buat macam untuk infak dan sebagainya, infak untuk kurma dan sebagainya. Itu pun kita jadi ada saham untuk kita. Jadi kita usaha, apa yang kita boleh usaha, kita buat. Kita ada tanggungjawab. Saya ada anak yang sulung, ada tanggungjawabnya. Jadi usaha apa yang saya boleh buat, saya usaha. Tapi asalkan kita jangan apa, minta pada orang. Jangan kita jadi adalah so, jangan kita adalah jadi orang yang berminta-minta. Tak, kita tak nak macam tu. Kita kerja, usaha. Apa yang kerja boleh buat, kita buat. Usaha, insyaAllah Allah SWT beri pada kita peluang. Ya, subhanallah, Allah SWT pilih saya dalam jalan ini, jadi saya berterusan. Yang penting pada kisah ini adalah tegas pada ibu, ayah. Bukan syarat itu adalah kadang-kadang itu adalah ada masalah pada kita. Tak. Ataupun ada benda yang maknanya ayah kita tak sayang kita, ataupun mak tak sayang pada anaknya. Tak. Kalau dia tak sayang, tak didik seperti itu. Kalau dia tak sayang, dia tak tegas seperti itu. Dia sayang, dia tak nak kamu jadi salah seperti dia ke, ataupun seperti orang yang lain. Jadi dia nak kamu lebih baik. Saya rasa tidak ada ayah ataupun mak di atas muka bumi ini yang dia harap anaknya jadi kurang daripadanya. Semua ayah dan mak harap anak dia jadi lebih baik daripadanya. Subhanallah. Jadi pada bab ini kita kena faham dalam fikiran orang tua ataupun uh, di masa yang mak kita sudah berumur, kita kena faham juga orang itu ada syarat dia jauh lebih daripada kita. Kita fikir mungkin sampai sini. Ini jauh. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi kita pada bab ini kita kena hati-hati tentang bab ini. Kadang-kadang adalah pada muamalat ayah dengan mak ataupun ayah mak dengan anak-anaknya.
Itu pun semua kena kena jaga. Subhanallah. Kita dah keluar pada tajuk kita pada tadabbur pada hari ini, tapi insyaAllah sudah ada berkaitan juga dengan apa yang kita belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik. Eh, Syukur kepada Allah SWT. Kita ada lagi kisah-kisah daripada juzuk ini. Eh, Juga seperti mana kisah Dzulqarnain, dan juga kisah Ashabul Kahf. Kisah Ashabul Kahfi semalam kita sudah ceritakan tentangnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah. Hari ini haus sikit. Masya Allah, sekejap ya. Barakallahu fikum. Allahumma salli alaika ya Sayyidi Rasulullah. Nah, kalau kita tengok pada kisah Naam, kisah Nabi Allah Musa dengan Harun dengan apa dengan Sahar, orang sahir-sahir tu pun kita sudah ceritakan kan tentang orang ahli sihir itu apabila dia sujud kepada Nabi Allah Musa, naam, dia kata aman Nabi Rabbi Harun dan Musa, dia kata kami beriman kepada Tuhan Nabi Allah Harun dan juga Musa. Itu kisah itu pun kita ceritakan kalau tak silap, Alhamdulillah kita sudah ceritakan. Tentang mukjizat Nabi Allah Musa pun semalam kalau tak silap kita juga sudah ceritakan tentang berapa mukjizat. Ha, Nabi Allah Musa ada berapa mukjizat, berapa ayat, berapa mukjizat yang Allah Nabi Allah beri pada Sayyidina Musa. Siapa ada jawapan? Tak berapa dengar, Syekh. Tak clear. Beri pada Nabi Allah Musa. Apa soalannya, Ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala beri pada Nabi Allah Musa. Oh, tak dengar soalan lah. Tak dengar suara lah, suara hilang. Masya Allah, suara kita. Baik, Saya tak clear sikit. Daripada tadi tak clear suara. baik. Alhamdulillah. Kalau macam ni kita berhenti insya-Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung pada esok insyaAllah. Nanti kita ulang-ulang sikit pada kelas esok insyaAllah. Barakallahu fikum. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Dan terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua dan semoga insyaAllah apa yang kamu dengar walaupun sikit-sikit semoga insyaAllah ada manfaat badannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Syekh. Sama-sama. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Dapur hari ini. Amin amin ya rabb amin ya rabb. Tak apa, Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Ustazah Maizatun boleh masuk bilik insya-Allah. Silakan.